Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, halaman yang kelima. Kata Abu Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, iaitu Burraq yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala datang ke Baitullahil Haram untuk ziarah anaknya Ismail dan Siti Hajar. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani mengemukakan kepada kita bahawa Burraq merupakan tunggangan rasul-rasul pilihan, antaranya baginda Ibrahim alaihi salam. Ya, baginda Ibrahim alaihi salam setelah membina Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, bersama dengan anaknya baginda Ishaq alaihi salam, merupakan anak daripada Sayyidati Sarah. Selesai pembinaan Al-Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, maka baginda Ibrahim alaihissalam menunggang Burraq untuk menuju ke Al-Masjidul Haram, Baitullahil Atiq, untuk menziarahi baginda Ismail alaihissalam, anaknya daripada isterinya Siti Hajar. Maka berjalan ia padahal Jibril pada pihak kanan serta memegang belakangnya, menyatakan betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Burraq. Di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril alaihi salam, manakala di sebelah kiri adalah Israfil, dan Israfil pada pihak kirinya serta memegang kekangnya. Maka sentiasalah berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak nakhal, yakni pohon khurma. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad di sini, turun ya Muhammad di sini. Maka sembahyang 2 rakaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Jibril alaihi salam untuk turun seketika. Ya, apabila melintasi satu penempatan kebun penuh dengan pepohonan kurma, dan Rasulullah turun seketika menunaikan solat 2 rakaat. Maka turun ia dan sembahyang 2 rakaat. Kemudian maka menunggang ia akan Burraq. Maka berkata Jibril baginya, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu tadi? Maka sabdanya, tiada. Maka katanya Jibril alaihissalam, itulah Thayyibah, nama tempatnya Thayyibah. Pepohonan-pepohonan kurma yang subur itu, nama tempat itu Thayyibah, yakni Madinatul Munawwarah. Nak jelaskan, maknanya sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, terlebih dahulu, setahun sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah,
maka Rasulullah SAW telah singgah seketika di bumi Madinah pada malam Rasulullah diisrakan. Rasulullah berhenti sekadar menunaikan sembahyang 2 rakaat. Jibril AS menyatakan, dan kepadanya Tuhan hamba berpindah, maknanya berhijrah, wa ilaihal muhajirah. Jibril AS menyatakan, inilah tempat penghijrahan di kau, wahai Muhammad. Dan sentiasalah berjalan Burak itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira sepenglihatan mata, saujana mata memandang. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad, sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah ia Rasulullah SAW. Maka sembahyanglah Nabi 2 rakaat seperti yang disuruh oleh Jibril AS. Kemudian setelah selesai menunaikan solat 2 rakaat, maka menonggang ia Rasulullah SAW. Maka katanya Jibril kepada Rasulullah SAW, adakah tuan hamba tahu tempat ini? Maka sabdanya, tiada, tak tahulah. Katanya Jibril, itulah Madian, pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah dan khitabnya, yang ada berhadapan dengan baginda Musa alaihissalam. Baik, 2 perhentian Rasulullah SAW dalam perjalanan Al-Isra yang telah dinyatakan. Perhentian yang pertama di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat. Ya. Kenapa? Kerana nilai sembahyang itu mensyukuri di atas anugerah dari Allah. Dulu kita kecil-kecil, cikgu ajar, kenapa kena sembahyang? Berterima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka kita menunaikan solat. Al-musalli yunaji rabbah. Rasulullah bersabda, orang yang menunaikan solat itu berbisik-bisik dengan Tuhannya. Itu nilai ibadah solat. Jadi berhenti seketika di bumi Madinah bukan untuk ngeteh, bukan untuk ngopi. Apatah lagi nak clear mileage lah. Tapi berhenti dengan menunaikan solat 2 rakaat. Perhentian yang kedua, Rasulullah SAW berhenti di satu tempat namanya Madian. Madian, satu penempatan bersejarah. Sekarang apa? Sekarang namanya Madian, terletak dalam negara Arab Saudi. Dia dalam satu negeri, nama negerinya negeri Al-Bada. Al-Bada. Dalam negeri Al-Bada ni ada penempatan Madian. Bersebelahan dengan negeri Al-Bada ini ialah Tabuk. Tabuk juga merupakan salah satu negeri daripada Arab Saudi. Jadi Tabuk berada di utara, bersempadan dengan Jordan, Syria. Manakala Badak ni memang berada di utara Arab Saudi, tetapi bersempadan dengan Israel. Palestin lah kalau bersepadan dengan Palestin. Baik, dan bersempadanan dengan Mesir. Tinggal lagi Madian ni, dia kawasan pantai. Jadi Madian ni dipisahkan dengan Mesir
oleh semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai inilah yang membentuk Laut Merah. Jadi ada dua teluk. Yang pertama Teluk Aqabah, dan satu lagi teluk yang dikenali dengan nama Suez, terusan Suez. Terusan Suez yang orang putih buat laluan pintas Laut Mediterranean untuk memintas ke Laut Merah. Jadi Laut Merah ni dia terbelah kepada dua teluk. Teluk Aqabah dan satu lagi teluk terusan Suez. Terusan Suez tu tembus ke Laut Mediterranean. Jadi Teluk Aqabah ni, Teluk Aqabah, daripada Teluk Aqabah itu melintasi Teluk Aqabah tu semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu adanya gunung Tur Sinai. Tur Sina wa Turi Sini. Kan dia ada macam tiga segi tu. Ni Mesir, tiga segi, ni Arab Saudi. Sini Madian. Nanti buka peta. Nanti buka peta tengok Madian tu. Persoalannya, kenapa mesti berhenti di Madian? Kenapa mesti berhenti di Madian? Maka Madian itu disabitkan dengan nama seorang Rasul, Baginda Musa alaihissalam. Baginda Musa alaihissalam telah berkahwin dengan anak kepada Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Namanya Safura. Nama anak Nabi Allah Shu'aib alaihissalam Safura, dia kahwin. Jadi Baginda Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah daripada semenanjung Sinai, melintas Laut Merah, mendarat di pantai Madian, membawa bangsa Yahudi Bani Israel. Pun begitu, selepas tu Baginda Musa alaihissalam balik semula ke Mesir. Kemudian dikejar oleh Firaun. Firaun pun tenggelam lagi. Menjelaskan Baginda Musa alaihissalam di Madian bertemu dengan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Jadi Nabi Allah Shu'aib alaihissalam merupakan salah seorang daripada 4 orang Rasul berbangsa Arab. Berbangsa Arab ada 4 orang Rasul. Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendarat dan berhenti seketika di Madian dan sembahyang 2 rakaat, ianya memberi satu motivasi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi berhenti dekat Madinah Al-Munawwarah, dah pulih dah semangat Rasulullah kerana peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj berlaku di tahun duka kita. Gembira Rasulullah. Ini tempat dia berhijrah. Begitu juga apabila Rasulullah mendarat di Madian, Rasulullah lagi gembira kerana mengetahui Madian itu tempat Baginda Shu'aib alaihissalam, antara Rasul berbangsa Arab. Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh.
yang kita dapati bahawa Madian ni satu penempatan yang kalau daripada Madian tu bila terus ke utaranya kita akan berjumpa dengan Laut Mati, Jordan. sempadan Jordan dengan Israel, Palestin. Jadi kalau terus lagi daripada Laut Mati tu sampailah Tasik Tibrias, Buhairatu Tibriya, Tasik Tibrias, yang dikaitkan tentang tasik yang bakal kering dan Tasik muncullah Tibrias tu dekat negara apa? Israel. Di situ dah ada sungai Jordan, sungai. Jadi itu dia daripada Tasik Tibrias tu, tasik apa ni, Buhairatu Tibriya tu, dia boleh terus dari dia ada sungai tu. Sungai tu sampai ke Laut Mati. Laut Mati tu akan terus turun sampai ke Teluk Aqabah tu. So, Aqabah tu di situlah adanya Madian. Jadi maknanya itu kawasan satu ketika dulu tu, itu penempatan awal manusia kat situ semua. Ni aku datang kalau pergi Mesir lagi kita pergi lah. Nak jelaskan Madian tu, yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 70 surah At-Taubah, wa ashabil Madian wal mu'tafikat. Ayat 70 surah At-Taubah. Pun begitu pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fahtani mengaitkan Madian tu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kerana Nabi Musa alaihi salam selamatkan diri dia dan mendapat bimbingan dan pimpinan daripada baginda Syuaib alaihi salam, dan akhirnya berkahwin dengan anak Nabi Allah Syuaib alaihi Yang salam. kisah yang Nabi Musa lari daripada yang katanya Ya. pada bunuh yang Ya. dia kejar tu kan, Ya. ke Madian. Ya, cerita Madian nilai. Madian, maknanya di mana Rasulullah berhenti itu bukan sembarangan, ada nilai-nilai yang maknanya memberi semangat, membina dan membangunkan semangat al-jazbah buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menjelaskan bahawa apa yang dialami oleh baginda Musa alaihissalam, perkara yang sama juga dialami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berhijrah daripada Mesir ke Madian. Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jalan ceritanya. Baginda Musa alaihissalam mendapat wahyu di Gunung Tur, di semenanjung Sinai. Tur Sinai, Waturi Sinin. Rasulullah mendapat wahyu pun di gunung Jabal Nur di Gua Hira. Kan ada persamaan tu istilahnya. Sebab tu Nabi Musa kembali semula ke Mesir, dan Rasulullah pun kembali Fathul Makkah kan. Ya, istilahnya. Maknanya ini bukan jalan-jalan cari makan, habiskan peruntukan. Tak ada. Isra' Mi'raj ini nilai. Yang orang kata lawatan sambil belajar, salah guna tu lah. Maka sentiasa berjalanlah ia. Kemudian berkata Jibril, turun ya Muhammad. Maka sembahyang 2 rakaat. Maka memperbuat Nabi SAW seperti suruhnya. Kemudian maka menunggang ia. Maka berkata Jibril baginya, baginda Muhammad SAW, adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang itu? Maka sabdanya tiada. Maka katanya Jibril alaihissalam,
itulah tuan hamba sembahyang pada Baitul Laham. Baitul Laham, tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Pengarang kitab ini tidak memasukkan satu lagi tempat perhentian yang juga disebut dalam kitab Ad-Dardir, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ad-Dardir, bahawa baginda Muhammad SAW selepas berhenti di Madian, Rasulullah berhenti di kemuncak gunung Tur Sina. Kemuncak gunung Tur Sina. Di situ juga sembahyang 2 rakaat, kerana di situlah baginda Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pula di Baitul Laham, tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihi salam, memberi satu keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa Allah Maha berkuasa. Allah jadikan sesuatu bersebab dan juga tanpa sebab. Baginda Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa. Semuanya tu memberi kekuatan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dapat mengetahui kedudukan sebenar baginda Isa alaihissalam dan bagaimana khianatnya Nasara Kristian itu. Dan antara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan tiba-tiba melihat akan ifrit daripada jin menuntut akan dia dengan jambung api. Jambung api itu maknanya obor, seberkas api, sejambung api. Maka pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani mendatangkan di antara perkara yang Rasulullah nampak dari perjalanan melepasi Baitul Laham nak menuju ke Al-Masjid Aqsa. Dari Baitul Laham nak menuju ke Al-Masjid Aqsa, Rasulullah dapat melihat peristiwa-peristiwa aneh menakutkan. Antaranya yang Rasulullah lihat, Rasulullah lihat jin yang paling jahat, namanya Ifrit. Jin itu dalam satu perkumpulan, Ifrit dalam satu perkumpulan, setiap seorang memegang obor. Ini bukan larian obor Olimpik Jepang, bukan. Masing-masing memegang obor, seolah-olah jin Ifrit ini menunggu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap berpaling melihat akan dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyik tengok aja, menyatakan bahawa keberisauan, kebimbangan Rasulullah apabila melihat sekumpulan jin Ifrit, setiap seorang memegang obor, seolah-olah cuba menghalang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Jibril, adakah hamba ajarkan tuan hamba beberapa kalimah? Apabila membaca akan dia kalimah itu, nescaya padamlah jambungan seberkas api obor yang dipegang oleh jin Ifrit, dan rebahlah jin Ifrit atas mukanya
Maka sabda Nabi Muhammad SAW, bahkan silakan. Maka berkata Jibril, ucap olehmu wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatihi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun. Barrun wala fajirun. Barrun ni daratan. Wala birrun yang baik. Birrun wala fajirun. Min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa min syarri fitanil laili wan nahari. Wa min syarri tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. A'udzu, aku mohon perlindungan, biwajhillah, dengan zatmu ya Allah, Al-Karim yang maha mulia, wa bi kalimatihi, dan dengan kalimah-kalimahmu yang mulia, at-tammat, yang sempurna daripada segala kekurangan, allati, yang tidak melampaui kebaikan dan kejahatan, min syarrin, daripada kejahatan apa-apa jua yang turun daripada langit, dan apa-apa jua yang naik ke langit, dan daripada kejahatan apa-apa jua yang melata di muka bumi, dan kejahatan apa-apa jua yang keluar daripadanya muka bumi, dan daripada kejahatan fitnah di waktu malam dan di waktu siang, dan daripada kejahatan segala jalan-jalan malam dan siang, melainkan jalan yang menjalani dengan kebaikan. Wahai Allah, Tuhan yang maha pemurah. Jadi ini maknanya antara doa Jibril alaihi salam ajarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia melepaskan diri daripada gangguan jin ifrit. Istilah dalam Al-Quran ni, apabila kita baca Al-Quran, kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Al-Jalalain, apabila menjumpai kalimah jin, maka merujuk kepada jin Islam. Apabila berjumpa dengan kalimah syaitan dalam Al-Quran, dia merujuk kepada jin kafir. Ifrit ini jin kafir. Maka ifrit itu dari kalangan syaitan. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit, syaitan, pada malam Rasulullah diisrakan dari perjalanan Baitul Laham menuju ke Al-Masjidil Aqsa, menunjukkan inilah dia halangan yang bakal dihadapi oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkara perbuatan syaitan jin ifrit, iaitu sihir.
Jadi apabila seseorang itu terkena sihir maupun 9 jenis sihir, ini dia antara bacaan doa yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Maka mengucap Nabi SAW, maka tersungkurlah ia, jin-jin ifrit itu, dan padam jambungnya seberkas ataupun kita kata obor-obor apinya. Kemudian sentiasalah berjalan ia Rasulullah SAW hingga berdapat atas beberapa kaum yang berhuma, berpadi huma. Kalau tadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa yang menakutkan, merupakan ancaman buat umat akhir zaman, iaitu angkara ilmu hitam sihir. Semuanya kerana manusia berhubung dengan jin ifrit. Doanya pun dah diajarkan. Kali ini Rasulullah SAW diberi lihat pemandangan yang paling menyeronokkan. Satu kaum, beberapa kaum yang berhuma. Kaum ini ditanam padi huma pada tiap-tiap hari dan mengetam. Dia kalau padi tu, orang dulu dia ketam. Ketam tu macam gunting. Dia gunting, mengetam. Dia mengetam padi. Ketam tu bukan tuai. Namun menuai lah. Dia kalau menuai dulu, dia guna yang banyak sisik. Kalau ketam ni macam gunting. Dia gunting. Dia gunting yang bahagian atas je lah. Mengetam. Tiap-tiap hari orang tu tanam, semai, tiap-tiap hari kutip hasil. Wah, hebatnya. Hari pertama menyemai, hari yang sama kutip hasil. Ada tak hari ini hari yang sama semai, hari itu juga kutip hasil? Ada 4 ekor. Nombor 4 ekor dia boleh beli. Pagi, petang dia tengok hasil dia. Dia kena, bukan kenapa, kena bayar. Kena bohong dia. Judi. Dan mengetam pula pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap diketamnya, kembali ia seperti barang dahulunya. Ya Allah, tak payah nak tuai. Tak payah nak semai. Apabila dipetik hasil, bercambah lagi. Dipetik hasil, bercambah lagi. Maka sabda Rasulullah SAW, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah beberapa kaum yang berperang sabilullah, digandakan Allah Ta'ala bagi mereka itu kebajikannya, yang satu kepada 700 ganda dan lebih, yang amat banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ayat 39 surah Sabah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ayat 39 surah Sabah. Artinya, dan barang yang kamu nafkahnya daripada sesuatu, maka iaitu digantinya. Allah yang menggantikan. Dan iaitu sebaik-baik, Allah juga yang sebaik-baik yang memberi rezeki.
Allah beri jaminan. Fahuwa yukhlifu. Apa pun yang kita belanjakan pada jalan Allah, fahuwa yukhlifu. Allah lah yang akan ganti. Allah yang ganti. Kalau manusia yang ganti, namanya ganti rugi. Ganti untuk melepaskan daripada kerugian. Maka dikata ganti rugi. Allah yang ganti, maka gantinya lebih baik. Gantinya berlipat kali ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik memberi rezeki. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.